Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif Al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fa in qila inna amra hadzal qalbi la muhimmun jiddan fa akhbirna 'anil ma'ani allati tuslihuhu wa 'anil afati allati ta'tariduhu fatufsiduhu asa an nuwaffaqa lil istihadi fil amali bidzalika. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur, alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang kedua, anjuran surah Al-Islah Denai Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, iaitu jalan para abid ataupun tata cara ahli-ahli ibadah hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 97 iaitu yang versi bahasa Arab, yang mana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala masih lagi dalam rangka menghuraikan aqabatul awaiq, dakian awaiq, iaitu perkara-perkara yang menghalang, yang melambatkan seseorang dari menjadi ahli ibadat. Ada 4. Pertama adalah dunia, lalu dirawat dengan rawatan zuhud, iaitu membersihkan hati dari cinta dunia. Yang kedua adalah manusia. Manusia ada kalanya juga boleh menghalang kita dari taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dirawat dengan rawatan uzlah. Ada masanya kita perlu isolate, perlu mengasingkan diri kita dari hiruk pikuk manusia. Dan yang ketiga adalah syaitan, iaitu memang musuh yang jelas. Fa inna syaitana lakum adu. Allah Taala berfirman, sesungguhnya syaitan buat kamu merupakan musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka layanlah syaitan itu sebagai musuh. Kemudian yang keempat iaitu nafsu. Nafsu ini yang paling sukar, yang paling susah untuk diatasi, kerana sebagaimana yang kita tahu, nafsu itu adalah sebahagian dari diri kita sendiri. Ibarat kalau pepatah Melayu ataupun ungkapan orang Melayu mengatakan, ini adalah ibarat musuh dalam selimut. Jadi musuh bila sudah berada di dalam rumah atau di dalam kota, itu lebih sukar untuk dikalahkan berbanding dengan musuh yang berada di luar. Lalu untuk melawan nafsu ini, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa nafsu ini hanya boleh kita kekang dia, tak boleh kita bunuh, iaitu dengan kekangan takwa. Lalu
secara terperinci. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan satu persatu apakah anggota badan yang perlu kita jaga elok-elok untuk kita itu mencapai makam taqwa tadi. Lalu sampai kita kepada hati. Sekiranya ditanyakan orang, sesungguhnya urusan hati ini sangat penting sekali, maka khabarkanlah kepada kami apakah perkara-perkara yang memperelokkan hati, dan beritahulah kepada kami tentang penyakit-penyakit yang menghinggapi hati lalu merosakkan hati tersebut. Moga-moga kami diberi taufik oleh Allah SWT untuk bersungguh-sungguh beramal, yakni dengan amalan-amalan yang mengelokkan hati, dan beramal menjauhi penyakit-penyakit yang merosakkan hati. Qala rahimahullah ta'ala, fayuqalu lahu i'lam anna tafsil hadhihi al-ma'ani tawilun la yahtamiluhu hadzal kitab. Kalau orang tanya begitu, maka dijawab kepada orang yang bertanya, ketahuilah bahawa perincian kepada apa yang kamu tanyakan tadi, ciri-ciri yang bagus untuk hati dan juga perkara-perkara yang merosakkan hati itu, jadi kalau nak diperincikan itu panjang sangat, tidak ditanggung oleh kitab ini. Mana kitab Minhajul Abidin ini, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyusunnya tidak dengan tujuan nak cerita secara detail, secara panjang, tetapi ringkas untuk dapat diamalkan oleh seseorang itu yang ingin menjadi ahli ibadah. Wa innama ulama'ul akhirati unu bistikhraji dhalika wa tasnifihi fi hadhihi nuktati la ghair. Hanya sahaja para ulama akhirat, ulama orang yang berilmu akhirat, berarti mereka ini ulama yang ikhlas, berkata-kata, bertindak dan sebagainya semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu na'udzubillah menjadi ulama dunia, dikurniakan ilmu yang banyak, tetapi hati kita sebenarnya ingin kepada habuan dunia, ingin kepada pujian, ingin kepada kemasyhuran, ingin kepada harta, pangkat dan jawatan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kalau orang yang menjadi ulama akhirat, maka mereka itu mengambil berat untuk mengeluarkan apa yang kamu tanya, memberi jawapan kepada pertanyaan kamu, dan menyusun tentang poin ini. Tidak ada poin yang lain, itu poin bagaimana nak memperelokkan hati dan bagaimana nak merawat penyakit-penyakit hati. Wa qad dzakaru fi ma yahtaju ilaihi min dzalika nahwa 90 khoslatun mahmudatan wa fi abdadihal madhmumati. Jadi para ulama akhirat yang fokus kepada menyusun ilmu berkaitan tentang rawatan hati ini, mereka telah menyebut tentang apa yang diperlukan untuk merawat hati ini, lebih kurang 90 ciri-ciri yang terpuji. Apa yang perlu ada pada hati seseorang supaya jadi baik, ada 90 lebih kurang lah ciri-ciri yang terpuji. Dan lawannya adalah ciri-ciri yang terkeji, mazmumah, yang perlu dijauhi. Thumma minal masail af'alil wajibati wal mahzurati nahwa dhalika fi sairi tafasiliha. Kemudian daripada usaha-usaha perbuatan-perbuatan hati yang wajib, demikian juga yang haram, sama seperti itu. Pada keseluruhan perincian itu panjang sekali huraian yang dihuraikan oleh para ulama tasawuf ataupun ulama akhirat. Wala amri innaman ahammahu amru dinihi wantabaha min raqdatil ghafilina wa nazara li nafsihi fala yakunu tahsilu jami'i dhalika wal amalu bihi alaihi kathiran idza waffaqahu Allah Ta'ala.
Dan demi sesungguhnya barang siapa yang dia itu merungsingkan dia urusan agamanya, berarti dia ni orang yang ambil berat tentang urusan agama dia, dan dia ini telah jaga daripada tidur orang yang lalai, dan dia itu melihat memerhati kebaikan buat diri dia, apa nak buat supaya diri ni selamat. Maka orang yang sebegini, yang ambil berat tentang urusan agama, yang tidak lagi lalai dengan kelalaian dunia, yang mengambil berat untuk selamat untuk dirinya, maka tidaklah menghasilkan kesemua yang disebut oleh para ulama tadi, dan beramal dengannya bukanlah satu perkara yang banyak. Maknanya dia mampu buat, apabila diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad dzakarna nubzatan minha fi syarhi ajaibil qalbi min kitabi Ihya'i Ulumiddin. Dan kami telah menyebut sebahagian daripada ciri-ciri tersebut di dalam mensyarahkan keajaiban-keajaiban yang ada pada hati yang terkandung di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin, kitab Imam Ghazali yang masyhur. Wa ataina ala syarhi jami'iha bitafasiliha wa kaifiyati ilajiha fi kitabi asrari muamalatid din. Dan kami telah membawa syarah kesemuanya itu dengan cara yang terperinci, dan bagaimana cara merawat penyakit-penyakit hati di dalam kitab yang dinamakan Asrari Muamalatid Din, rahsia-rahsia urusan-urusan agama. Wa huwa kitabun mustaqillun binafsihi. Jadi kitab Asrar Muamalatid Din ini, rahsia-rahsia urusan-urusan agama ini, adalah kitab yang asing daripada kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya bukan terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak. Kitab yang separate, kitab yang sendiri. Azimul faidati wa la yantafi'u bihi illa fuhulul ulama'i rasikhuna fil ilmi. Besar faedah dari kitab tersebut, dan tidak mengambil manfaat dengan kitab itu kecuali tokoh-tokoh ulama yang betul-betul mendalam ilmu mereka. Wa mawdu'u hadzal kitabi ay yantafi'a bihil mubtadi wal muntahi wal qawiyyu wad dha'if. Sedangkan subjek matter kitab ini berbeza dengan kitab Asrar Muamalatid Din itu fokus kepada para alim ulama supaya mereka dapat membaiki hati mereka. Tetapi subjek matter kitab ini, iaitu kitab Minhajul Abidin, bukan nak fokus kepada ulama sahaja, tapi moga-moga orang yang baru nak bermula menjadi ahli ibadah, dan juga orang yang sudah sampai kepada penghujung jalan ibadah, orang yang kuat, orang yang lemah, kesemuanya dapat mengambil manfaat. Jadi maksudnya dalam kitab Minhajul Abidin ini, Imam Ghazali rahimahullah taala tidak mahulah memperincikan sangat, sehingga orang-orang awam sukar nak memahami apa yang dituliskan. Imam Ghazali rahimahullah taala ingin mempermudahkan dalam kitab Minhajul Abidin ini, supaya orang biasa baca pun dia boleh ambil manfaat, orang yang ulama baca pun dapat manfaat, orang yang sudah kuat, yang sudah istiqamah baca pun dapat manfaat, orang yang masih lemah lagi kerana baru nak berubah menjadi ahli ibadah juga boleh mengambil manfaat. Jadi Imam Ghazali ingin meringkaskan, fa nazarna fil usulil lati la budda min zikriha fi ilajil qalbi wal hajatu ilaiha massatun wala ghunyata anha albattah fi sya'nil ibadati fawajadnaha arba'ata umurin. Lalu kami kajilah perkara-perkara asas yang tak dapat tidak, yang indispensable, tak boleh, mesti ada. Kena sebut juga dalam bab merawat hati, ini benda-benda asas yang tak boleh ditinggalkan. Dan keperluan kepada perkara-perkara asas ini sangat mendesak.
dan orang tidak boleh meninggalkan perkara ini sama sekali dalam urusan ibadah. Lalu kami dapati ada 4 perkara. Hiya madahidul abidina wa afatul mujtahidin. Ini yang menjadi penyakit kepada ahli ibadah dan juga menjadi problem kepada orang-orang yang cuba bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Wa hiya fitanul qulubi wa baliyatun nufusi ta'uqu wa tashinu wa tufsidu wa tutlifu wa arba'atun fi muqabalatiha fiha qiwamul ibadi fiha qiwamul ubadi wa intizamul ibadati wa islahul qulubi. Jadi apabila Imam Ghazali rahimahullah taala mengkaji, maka kata Imam Ghazali rahimahullah taala, aku dapati ada 4 perkara ni memang tak boleh tinggal lah. Memang perkara ni kena ambil tahulah, kena diamalkan lah, iaitu ia merupakan fitnah kepada hati, merupakan bala kepada nafsu. Ia ni akan menghalang dan juga melambatkan. Ia juga akan merosakkan dan membinasakan. 4 pula lawan daripadanya. Jadi ada 4 perkara yang merosakkan hati dan ada 4 perkara yang opposite kepada itu, iaitu dia itu menjadi tonggak kepada ahli ibadah, yang mana dia itu menjadikan elok kepada ibadah, dan yang 4 itu juga menjadi pembaikan kepada hati, supaya hati itu jadi elok. Jadi apa dia yang 4 itu? Qala rahimahullah ta'ala, fal afatul arba'u al-amalu wal isti'jalu wal hasadu wal kibru. 4 perkara yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Pertama, al-amalu, panjang angan-angan. Kononnya aku ni nanti nak buat baik, jadi sekarang tak perlu buat baik lagi kerana sibuk, kerana ada urusan, kerana ada kepentingan, kerana ada nak capai jawatan. Tapi nantilah, nanti bila aku dah tak sibuk, aku akan jadi orang baik. Nantilah, nanti kalau aku sudah tidak ada keperluan untuk mendapatkan pangkat dan jawatan, aku akan mulalah amal ma'ruf nahi munkar. Kalau sekarang ni aku sudah mula tegur-tegur kebatilan, benda-benda yang tak betul, kan aku diturunkan pangkat, aku nanti tak dapat jawatan, dan sebagainya. Jadi seolah-olah kita itu boleh menjangkakan umur kita ni sampai bila. Dan yang kedua adalah istijal, gopoh, gapah dalam melakukan satu perkara itu gelojoh, tidak dipertimbangkan betul-betul dahulu. Gopoh ini antara tanda orang itu mengikut kepada hasutan syaitan. Yang ketiga adalah hasad, dengki. Orang yang seolah-olahnya memposisikan diri dia pada kedudukan opposition, membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang dengki ni kan dia tak setuju dengan apa yang Allah Taala tentukan. Allah tentukan suami isteri ni berbahagia hidup, dia nak supaya suami isteri itu bercerai-berai. Allah takdirkan satu orang tu kaya raya, dia nak orang tu jatuh bankrupt, jadi miskin. Jadi sentiasa dia tu bangkang kepada takdir Allah Ta'ala. Ni hasad. Kemudian yang keempat adalah al-kibru, iaitu takabur, merasa besar diri, merasa hebat, memandang hina kepada orang lain, menolak kebenaran kerana kesombongan. Dan kita tahu betapa bahayanya penyakit takabur ini, yang mana barang siapa yang ada penyakit ini, dibimbangi dia itu akan dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan iblis, antara sebab iblis itu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana takabur, kerana sombong, tidak mahu patuh kepada perintah Allah, sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis merasakan dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih bagus. Ana khairun minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Lalu Allah Ta'ala hinakan dia. Allah Ta'ala campakkan dia dalam kedudukan yang mal'un, yang dilaknat, wal-iyazubillah. Jadi pertama, al-amalu, panjang angan-angan. Yang kedua, al-istijalu, gopoh gapah, gelojoh.
Yang ketiga al-hasadu, iaitu dengki. Dan yang keempat adalah al-kibru, iaitu sombong, takabur dan bongkar. Wal manaqibul arba'u, dan juga ciri-ciri yang bagus yang empat lawan kepada yang tadi, iaitu qisarul amali. Yang pertama adalah dia tidak panjang angan-angan. Dia buat sesuatu dapat benda baik, buat pada masa dia mampu. Bukan dia taswif, bukan dia procrastination, menangguh-nangguh, tidak. Yang kedua, lawan kepada istijal gopoh-gapah tadi adalah at-ta'anni fil umur, iaitu dia itu cermat, timbang elok-elok. Kalau aku buat macam ni, apa jadi? Kalau aku cakap macam ni, apa kesannya? Kalau aku bertindak macam ni, apa yang akan berlaku kepada masyarakat, apa berlaku pada ahli keluarga dan sebagainya. Cermat, tidak tanduk dia, tidak gopoh. Dan yang ketiga, untuk merawat masalah hasad, iaitu wan nasihatu lil khalqi, iaitu sentiasa kita ikhlas kepada manusia. Kita orang hasad ni dia tidak ikhlas. Dia bercakap, oh tahniah lah, moga kamu berjaya lah, moga kamu panjang umur, moga kamu berbahagia dan sebagainya. Tapi hati dia tu sebaliknya, moga-moga kamu jatuh, moga-moga kamu hina, moga-moga kamu tu mati cepat. Dia tidak ada keikhlasan, dia tidak jujur. Jadi untuk merawat penyakit hasad ini, hendaklah kita itu berikhlaskan hati kita itu, nakkan kebaikan buat manusia. Dan lawan kepada al-kibru, iaitu sombong tadi, adalah at-tawadu'u wal khusyu', iaitu rasa tawaduk. Bukan tawaduk ni bukan kita buat-buat, cakap pelan-pelan, jalan tunduk-tunduk, bongkok-bongkok macam itu. Bukan. Tawaduk ini walaupun kita jalan tegak, walaupun kita itu bercakap dengan suara yang lantang, tetapi kita ni orang yang tawaduk bila mana hati kita itu menginsafi. Hiyal usulu fi salahil qulubi wa fasadiha. Maka inilah empat asas pada membaiki hati dan juga empat perkara yang boleh merosakkan hati. Wa faltabzulil majhuda fit taharruzi min hadhihi al-afati. Maka hendaklah kamu itu berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga diri daripada penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, iaitu panjang angan-angan, iaitu gopoh-gapah, iaitu hasad dengki, iaitu takabur. Wa tahsili li hadhihi al-manaqibi, dan berusahalah bersungguh-sungguh untuk kamu tu merealisasikan sifat-sifat yang baik, iaitu tidak panjang angan-angan, cermat dalam melakukan satu tindakan, ikhlas kepada manusia, dan tawaduk, hati itu tidak merasa besar diri, bahkan merasa betapa kurangnya diri ini. Tukfal mu'ad. Kalau kamu bersungguh-sungguh begitu, nanti kamu itu akan tercukupi daripada bebanan. Wa tazfar bil maksudi, dan kamu nanti akan berjaya mencapai tujuan dan cita-cita insya-Allah taala. Wa sa'ukhbiruka an hadhil afati bi kalimatin wajizatin muqni'atin. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dan saya akan memberitahu kepada kamu tentang penyakit-penyakit ini dengan beberapa keterangan yang ringkas tetapi sudah cukup meyakinkan kamu. Al-awwalu ammatulul amali fa innahu al-aiqu an kulli khairin wa ta'atin. Adapun panjang angan-angan, ia adalah merupakan penghalang kepada segala kebaikan dan juga ketaatan. Orang kalau dia keep on procrastinating, dia asyik menangguh-nangguh nak buat kebaikan, dia asyik berangan-angan, nanti besok lah, nanti lusa lah, nanti bulan depan lah, nanti lepas pencen lah, nanti lepas habis belajar lah, dan itu ini, maka dia akan terhalang daripada melakukan kebaikan dan ketaatan. Al-jalibu likulli syarrin wa fitnatin. Bahkan panjang angan-angan ini jugalah yang menarik kepada setiap kejahatan dan juga fitnah. Fitnah di sini bukan berarti tuduhan palsu, tapi perkara-perkara yang mengkacau bilaukan kehidupan. Wa innahu da'ul 'udalul ladzi yuqi'ul khalqa fi anwa'il baliyat. Dan panjang angan-angan inilah merupakan penyakit,
dapat jawatan macam ini nak lagi lebih, dapat yang tu lagi angan-angan nak lebih lagi, ya, sampai sanggup melakukan perkara-perkara yang haram misalnya, sampai sanggup melakukan perkara rasuah, tipu daya dan sebagainya. Ini adalah penyakit yang sukar dirawat, yang menjerumuskan manusia di dalam pelbagai bentuk bala bencana. Wa'lam annaka idza tala amaluka hajalaka minhu arba'atu asya. Ketahuilah, kamu itu bila panjang angan-angan kamu, nanti akan bergelumang dengan 4 perkara. Ahaduha tarkut ta'ati wal kasalu fiha. Taqulu sawfa af'alu wal ayyamu baina yaday wala yafutuni dhalika. Pertama yang jadi masalah kalau kita banyak angan-angan, kita tak akan buat taat. Kita akan rasa malas. Kita akan bagi alasan, tak apalah, nantilah aku buat. Ni banyak hari lagi ni, banyak masa lagi di depan aku, hari ni tak payahlah. Hari ni nak sembahyang sunat ke, nak sembahyang duha ke, nak sembahyang witir ke, tak payahlah hari ni, besok je lah. Besok je lah mula. Besok, lusa lagi mula. Lusa, tulat lagi mula. Dan itu tidak akan hilang daripada saya. Ini angan-angan. Walaqad sadaqa Dawud at-Ta'i rahimahullah ta'ala haitsu qala man khafa al-wa'ida qaruba alaihi al-ba'idu wa man tala amaluhu sa'a amaluhu. Barang siapa yang takut kepada janji amaran daripada Allah Ta'ala, nescaya yang jauh menjadi dekat. Dia takut misalnya ancaman kepada orang yang tidak menunaikan ibadah-ibadah, misalnya ibadah haji, kan ibadah haji itu rukun Islam, ya. Wajib bagi orang yang mampu tu dia menunaikan setidak-tidaknya sekali seumur hidup. Dia sudah kaya, dia sudah sihat, dia mampu nak pergi. Tapi kalau dia tidak takut kepada amaran daripada Allah Ta'ala, dia rasa jauh, ya. Tetapi kalau dia takut kepada amaran daripada Allah Ta'ala, walaupun Makkah itu jauh, tapi dia rasa dekat. Dan barang siapa yang panjang angan-angannya, nescaya buruklah amalannya. Ini kata-kata Al-Imam Dawud at-Ta'i rahimahullah ta'ala. Wa qala Yahya bin Mu'adhin ar-Razi rahimahullah ta'ala, al-amalu qati'un min kulli khairin wa tama'u mani'un min kulli haqqin was-sabru sabirun ila kulli zafrin wan nafsu da'iyatun ila kulli syarrin. Jadi berkata Imam Yahya Ar-Razi rahimahullah ta'ala, panjang angan-angan ini akan memotong setiap kebaikan, dan perasaan tamak halaba itu menghalang daripada setiap kebenaran. Orang yang tamak, dia tak kisah hak orang pun dia ambil, walaupun dia tahu dia salah, dia tipu, tapi dia tamak. Sementara kesabaran itu pula, itu akan membawa kepada setiap kejayaan, dan nafsu itu pula sentiasa menyeru kepada setiap kejahatan. Wasani, yang kedua, kesan daripada panjang angan-angan ini, tarku taubati wa taswifuha, menangguh-nangguhkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak berasa panjang umur lagi, dia tak tahu maut sedang mengintai dia. Dia kata tak apalah, aku tak taubat lagi pun, enjoy lah dulu. Nanti bila dah tua, nanti dah pension, nanti aku taubat lah, aku jadi ahli masjid lah. Sekarang ni aku masih bekerja, masih bersosial, susah lah nak taubat. Ataupun nantilah aku pergi haji nanti, sampai Mekah nanti baru aku taubat. Dia menangguh-nangguhkan. Taqulu sawfa atubu wa fil ayyamis sa'atu wa ana syabun wa sinni qalilun wa taubatu baina yaday wa ana qadirun 'alaiha mata rumtuha wa rubbama iqtalahul himamu 'alal israr wa waqtatafahul ajalu qabla islahil amal. Jadi kesan yang kedua, kesan yang pertama tadi tak buat ketaatan, kesan yang kedua daripada panjang angan-angan adalah dia itu meninggalkan bertaubat. Dia tak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dia sentiasa menangguh-nangguhkan bertaubat kepada Allah. Nanti kamu berkata, nantilah aku bertaubat, lagipun banyak masa lagi, aku pun masih muda lagi, umur aku baru sedikit,
Taubat sentiasa terbentang di depan mata aku. Aku mampu untuk melakukan bila-bila masa aku nak. Sedangkan boleh jadi dia tu terbunuh dalam keadaan mengekali melakukan dosa tadi, tak sempat taubat. Dan ajal mencabut dia daripada dunia ini sebelum dia sempat memperelokkan amalan dia. Ambillah pengajaran. Betapa ramai orang-orang yang masih muda belia, yang kaya raya, yang sihat walafiat, dia meninggal dunia, tak sempat taubat. Apatah lagi na'udzubillah meninggal dalam keadaan melakukan maksiat. Seterusnya, as-salis, yang ketiga, al-hirsu 'alal jam'i wal ishtighali bidunya 'anil akhirati. Banyak angan-angan ni menyebabkan seseorang itu beria-ria, bersungguh-sungguh sangat nak mengumpulkan harta dunia yang pastinya satu masa, satu detik dia akan tinggalkan. Dan menyebabkan dia itu sentiasa sibuk dengan dunia sehingga dia lupa kepada akhirat. Dia tak tahu dunia itu sentiasa dia tinggalkan sedetik demi sedetik. Dan akhirat itu sentiasa dia menuju kepadanya sehari demi sehari. Tapi terbalik, yang dia tinggalkan itulah dia sibuk, dia fokus, dia ada dalam kepala otak dia. Tapi yang dia nak menuju ke negeri yang akhirat itu dia lupa. Wa yaqulu akhaful faqra fil kibri. Dia pun katalah, kalau aku tak berusaha sekarang ni, kan aku dah tua-tua, esok jadi orang miskin. Kok dia tahu dia boleh tua, padahal belum tentu dia hidup sampai tua. Tak salah kita berusaha mencari wang dan sebagainya, tapi ini maksudnya orang ni, dia ni bergelumang dengan angan-angan dia. Dan barangkali nanti aku dah tak mampu nak bekerja lagi, jadi tak dapat tidak, aku kenalah ada banyak harta yang aku boleh simpan. Kot aku nanti sakit, kot aku nanti dah tua tak larat, kot aku nanti dah jadi orang miskin. Banyak angan-angan dia, padahal boleh jadi besok dia sudah mati. Jadi dia kena seimbangkanlah antara dia nak hidup atas dunia dengan antara dia nak bawa bekal ke akhirat itu. Tapi orang panjang angan-angan tak, dia hanya fikir hidup atas dunia sahaja. Fahadha aw nahwuhu yuharriku ila rarbati fid dunya wal hirsi 'alaiha wal ihtimami birrizqi. Maka pemikiran yang macam ini dan seumpamanya, inilah yang mendorong kepada merasa teringin kepada dunia dan pulun dunia itu, dan terlampau mengambil bimbang dengan urusan rezeki. Dah lupa bahawa rezeki kita ini telah ditanggung, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taqulu ish akulu wa ish ashrabu wa ish albasu wa hadha ash-shita'u wa hadha as-sayf wa ma li shay' wa la'alla al-umra yatulu fahtaja wal hajatu ma'a syaibi shadidatun wa la budda min qutin wa ghunyatin anin nasi. Jadi kata dia, nanti kalau aku tak macam ini, tak pulun dunia ni, apa aku nak makan, apa aku nak minum, apa yang aku nak pakai. Nanti datang musim sejuk, nanti datang musim panas, sedangkan aku tak ada harta benda, dan barangkali aku ni panjang umur, maka fa'ahtaju, lalu aku ni berhajat. Dan orang yang kalau sudah tua, hajat lagi banyak, nak berobat lagi, tu ini dan sebagainya. Ni tak dapat tidaklah, aku kena cari makan, dan aku kena jadi orang yang kaya, tak perlu minta pada orang. Jadi ini dia punya bisikan-bisikan dia, yang mana memang asalnya kita tu dituntut bahkan untuk mencari nafkah dan sebagainya, tetapi tidaklah sampai kata orang tu bergelumang dengan urusan dunia sehingga lupa kepada akhirat. فهذه وأمثالها تحرك إلى طلب الدنيا والرغبة فيها والجمع لها والمنع لما عندك منها. Maka pemikiran yang seumpama ini, itulah yang mendorong seseorang itu pulun dunia, terliok sangat dengan dunia, menghimpunkan dunia macam tak ingat apa dah, Kemudian
sudah dapat dunia yang banyak tu, dia jadi kedekut pula, tak nak dia tu bersedekah, tak nak dia tu berwakaf, tak nak dia tu bantu orang yang susah dan sebagainya. Wa aqallu ma fi albabi tushilu qalbaka wa tudhi'u 'alaika waqtaka wa tuksiru hammaka wa ghammaka bila fa'idatin wala ta'il. Jadi paling-paling tidak pun kita kata bahasa kita ni paling common lah dalam masalah ni, menyebabkan hati kamu tu jadi sibuk. Kadang kita semayang pun tak ingat berapa rakaat dah aku semayang, kerana sibuk hati dengan dunia. Dan membuang waktu kamu sia-sia, dan memperbanyakkan kebimbangan kamu dan kerusingan kamu tanpa ada sebarang faedah dan juga kegunaan. Ala ma ruwiya an Abi Dzarrin rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala annahu qala qatalani hammu yaumin lam udrikhu, qila wa kaifa dhalika ya Aba Dzar, qala in amali jawaza ajali. Berkata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, membunuhkan akan daku ini oleh kebimbangan satu hari yang aku tidak mendapatinya. Kita duk bimbang benda yang kita tak dapat. Lalu ditanya oleh orang, macam mana tu wahai Abu Dzar, kamu tu dibunuh oleh kebimbangan yang hari yang kamu tak dapati? Lalu jawab beliau, sesungguhnya angan-angan aku itu melampaui ajal aku. Kita berangan, nanti saya ada kenal satu orang, tapi dia bukan orang Islam lah, non-Muslim. Jadi saya pernah ada urus niaga dengan beliau, saya kenal. Dan beliau pernah ceritakan kalau beliau tu ingin hidup sehingga umur 100 tahun. Tapi belum pun umur beliau 100 tahun. Baru ni dalam tahun lepas macam itu, saya dapat berita beliau dah meninggal dunia. Umur belum sampai, mungkin 50-an saja, atau mungkin 40-an saja sudah meninggal dunia. Sedangkan angan-angannya tu nak hidup 100 tahun. Jadi kita ni duk bimbang, duk susun macam mana aku nak buat pada hari yang kita dah tak ada. Angan-angan kita tu melampaui daripada ajal kita pun sebenarnya. Warabi'u, masalah yang keempat dengan panjang angan-angan ini adalah al-qaswatu fil qalbi wan nisyanu lil akhirati. Hati jadi kerah, tak mau terima kebenaran dan lupa pula pada akhirat. Li'annaka idza amaltal 'aisha tawila la tadhkurul mauta wal qabra. Kerana kamu, kalau kamu dah asyik angan-angan hidup yang panjang, kamu tidak akan ingat kepada kematian dan juga alam kubur. Kama qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sebagaimana berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, akhwafu ma akhafu alaikum musnani tulul amali wattiba'ul hawa. Ala wa inna tulal amali yunsil akhirata wattiba'ul hawa wattiba'al hawa yasuddu 'anil haq. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, perkara yang paling aku takut terhadap kamu adalah dua. Pertama, panjang angan-angan, dan yang kedua adalah mengikut hawa nafsu. Ketahuilah, sesungguhnya panjang angan-angan itu melupakan kamu akan negeri akhirat. Padahal itu negeri yang pasti kita pergi. Dan mengikut hawa nafsu itu menghalang kamu dari kebenaran. Fa'idhan yasiru fikruka wa mu'zamu qalbika fi hadithid dunya. Pada ketika itu jadilah fikiran kamu dan kebanyakan apa yang ada dalam hati kamu tu hanya tentang urusan dunia. Wa asbabil 'aishi fi suhbatil khalqi wa nahwiha. Macam mana nak hidup, nak berkawan dengan siapa, nak cari kabel dengan siapa dan sebagainya. Fayaksul qalbu min dhalika, maka hati dah jadi keras. Wa inna ma riqatul qalbi wa safwatuhu bi zikril mauti wal qabri. Hanya saja hati boleh jadi lembut dan jadi bersih dengan mengingati mati dan mengingati kepada kubur. Sebab itu kita disunatkan, salah satu hikmah kita disunatkan ziarah kubur untuk mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Wasawabi wal iqabi, mengingatkan kepada pahala dan juga dosa. Wa ahwali al akhirati, kena juga ingat kepada negeri akhirat. Wa idza lam yakun syai'un min zalika fa min aina yakunu liqalbika riqqatun wa safwatun. Kalau kamu tak ada satu pun
tak ingat mati, tak ingat kubur, tak ingat kepada dosa, tak ingat pada pahala. Ya. Macam mana hati kamu nak jadi lembut? Macam mana hati kamu nak jadi bersih? Qala Allah Ta'ala, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Suratul Hadid ayat 16. Maka telah panjang ke atas mereka itu tempoh dan hati mereka itu menjadi keras. Duduk dalam angan-angan saja. Fa'idan anta idza tawaltal amalaka qallat ta'atuka. Oleh itu, bila-bila masa kamu tu panjang angan-angan, automatik ketaatan kamu akan jadi sedikit. Kalau kita tahu besok nak mati, misalnya, tentulah malam ini kita penuhkan dengan ibadah, tak ada tangguh-tangguh. Tapi kita asyik bertangguh kerana kita rasa umur kita masih panjang lagi. Itu panjang angan-angan. Wa ta'akhkharat taubatuka, maka tertangguhlah taubat kamu. Wa kathurat maksiatuka, banyak pula maksiat yang kamu buat. Sebab tak apalah, nanti aku taubatlah. Washtadda hirsuka, dan menjadi makin teruk kamu punya gairah dengan dunia tu. Wa qasa qalbuka, dan jadi keras hati kamu. Wa azumat ghaflatuka, dan jadi besar kelalaian kamu. Anil akibati, kamu dah tak ingat dah apa yang menjadi akibat perbuatan kamu. Fadhahabat wal iyadu billah illam yarhamillahu akhiratuka, maka akan hilang, sia-sialah, rosaklah akhirat kamu, wal iyazu billah, sekiranya Allah tidak merahmati kamu. Kalau Allah turunkan rahmat, kamu berubah, alhamdulillah akhirat kamu selamat. Tapi kalau kamu kekal dengan panjang angan tadi, jahanam akhirat kamu. Fa ayyu halin aswa'u min hazihi, maka keadaan mana yang lebih teruk pada keadaan macam ini? Wa ayyu afatin a'zamu min hazihi, maka penyakit apakah lebih teruk pada penyakit ini? Wa kullu hadza bisababi tulil amal. Jadi semua perkara-perkara yang teruk dan buruk tadi berpunca dari panjang angan-angan. Wallahu a'lam. Insya-Allah kuliah yang akan datang kita akan sambung daripada kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa amma in qassarta min amalika wa qarrabta min nafsika mautaka wa tadhakkarta hal aqranika wa ikhwanika alladhina ghafasahumul mautu fi waqtin lam yahtasibuhu wa la'allaka halaka mislu halihim, dan seterusnya. Itu kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, iaitu pada tahun hadapan insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.